Kerencaman perpaduan nasional kian meruncingkan negara. Hal ini berpunca daripada wujudnya sistem kolonial yang bersifat segregasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Jika diteliti, pertubuhan sekolah vernakular Melayu, vernakular Cina dan vernakular India mendatangkan implikasi yang besar. Menurut Teo Kok Siong, perpaduan nasional di antara etnik tidak akan dapat dicapai jika kerajaan tidak melakukan sesuatu terhadap sistem pendidikan yang telah sedia ada ini. Pengubahsuaian perlu untuk dilaksanakan selain jika perlu kepada rombakan secara total, maka laksanakanlah ia. Implikasi perpecahan dari sudut pendidikan jelas sekali dilihat pada ta'rifan harian masyarakat majmuk. Dari sudut masyarakat, pertubuhan sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan ini sekaligus membuka satu jurang yang besar di antara perhubungan yang berkait rapat dengan mesosistem dan mikrosistem di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak wujud sebarang pergaulan di antara kaum Melayu, Cina dan India dek kerana masing-masing belajar hanya sahaja pada kelompok masing-masing. Tidak dinafikan bahawa semangat keakuan dan kekitaan yang persis umpama yang terdapat dalam teori ekologi park dan pilihan rasional Manso akan diaplikasikan oleh mereka. Pada akhirnya, ia membawa kepada perhubungan yang bersifat heterogenes dan bukan bersifat homogenes. Menurut Berville, yang dimaksudkan dengan jurang etnik ialah pada meletakkan sejauh mana pergaulan masyarakat majoriti terhadap minoriti. Keberlangsungan terhadap hal ini yang telah disebutkan di atas, iaitu dasar segregasi oleh kerajaan akan membawa kepada perbezaan yang ketara dalam kalangan masyarakat. Sebagai buktinya, kajian-kajian daripada sarjana-sarjana Amerika Syarikat dalam pada mengenali apakah punca kepada kesulitan untuk memupuk perpaduan di antara orang berkulit putih dan berkulit hitam. Kata mereka, punca utama yang membawa kepada kecacatan dalam menyamai semangat perpaduan di antara etnik adalah berkait rapat dengan suasana persekitaran atau bi'ah mereka. Selain daripada itu, kata mereka lagi, bahasa dan budaya juga secara langsung menyumbang kepada berlakunya jurang yang amat luas di antara etnik-etnik. Namun begitu, video ini akan menerangkan kesan dari aspek positif terhadap agama dan ekonomi, manakala dari aspek negatif terhadap individu, masyarakat dan terhadap gagasan dalam mewujudkan perpaduan antara etnik. Kesan positif, kewujudan sekolah berbilang kaum terhadap agama. Agama sebagai sumber nilai moral. Agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral yang dinamik dan menjadi pedoman bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan spiritual supaya lebih bermakna. Seterusnya, tumbuhnya semangat kebangsaan. Agama merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan nasionalisme seperti yang dibuktikan oleh Mahden dalam kajiannya di Filipina, Indonesia dan Burma. Hal ini kerana agama merupakan identiti yang membezakan antara penjajah dengan anak negeri. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, peranan ulama dalam hubungannya dengan gerakan nasionalis sebelum dan selepas kemerdekaan adalah cukup kuat. Mereka ialah pemimpin gerakan kebangsaan dalam pertempuran melawan Inggeris. Membentuk perpaduan nasional. Menurut Girs, pembentukan negara yang berdaulat timbul kerana faktor sentimen primordial. Agama dan etnik merupakan dua aspek yang terpenting. Begitu juga ketika Malaysia merdeka. Masalah utama yang menentukan kelangsungan sebuah negara baru ini adalah tentang persoalan agama atau ideologi negara, iaitu Islam. Pembentukan tamadun. Bukti sejarah menunjukkan bahawa jatuh bangunnya sesuatu tamadun atau kerajaan adalah berkait dengan sesuatu agama. Hal ini dapat dilihat dalam tamadun barat yang telah dipengaruhi oleh agama Kristian dan tamadun Timur Tengah yang kebanyakannya dipengaruhi oleh Islam dan tamadun Asia Timur yang telah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Manakala dari fungsi pemerintahan, bagi setengah negara, fungsi pemerintahan juga dijalankan melalui peranan agama. Ketua negara juga menjadi ketua agama seperti kerajaan Mesir ketika pemerintahan Fir'aun. Kadang kuasa sebuah negara diperkuat oleh institusi agama seperti pada zaman pemerintahan tradisional Melayu dan pada zaman pertengahan di Eropah. Kesan positif pendidikan terhadap ekonomi dalam aspek individu. Setiap negara mempunyai tahap atau bentuk ekonomi yang berbeza. Antara kesan baik daripada pendidikan terhadap individu, yang mana bila dia memberi kesan baik terhadap individu, maka cara mudah yang dapat kita faham, dia akan membantu menaikkan ekonomi sebuah negara. Sebab individu tu dah dapat pendidikan yang baik, jadi dia akan melakukan sesuatu yang dapat membantu ekonomi negara naik. Untuk poin yang kedua pula adalah pendidikan ni mampu membuatkan seseorang itu
mendapat kesejahteraan ekonomi. Sebab individu yang mempunyai pendidikan yang baik, maka dia akan mampu untuk memperolehi pendapatan yang tidak terhad. Individu ataupun seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang tinggi ni serta status kerja, yang mana status kerja itu seiring dengan pendidikan dia, jadi dia berpeluang untuk menjadi sebagai penentu arah, kawalan dan perancang tugas. Yang mana dengan pendidikan yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan taraf dia sekaligus mampu untuk membuatkan agar ekonomi negara meningkat. Kesan kewujudan sekolah berbilang kaum terhadap individu dan masyarakat. Pengasingan yang berlaku di peringkat sekolah rendah selama 6 tahun memberikan kesan yang cukup mendalam kepada kehidupan anak remaja. Hal ini kerana mereka hanya bergaul dengan kelompok masing-masing untuk satu tempoh masa yang cukup panjang. Seperti yang kita tahu, sekolah yang sedia ada asalnya terbagi mengikut etnik masing-masing. Kurangnya kesedaran terhadap semangat perkauman. Semangat perkauman ini wajar dipupuk dan ditekankan pada usia muda remaja. Hal ini jelas sekali wajar ditekankan sejak mereka berada di bangku sekolah lagi. Sekolah yang ditubuhkan secara berasingan mengikut kaum masing-masing jelas memberi impak yang besar terhadap semangat perkauman antara satu sama lain yang ada di Malaysia. Menurut Tang Chiao Peh pula, proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah sesuatu yang mudah. Integrasi adalah suatu proses yang kompleks. Secara kritis dan subjektif, kita mengikhtilafkan bahawa sikap lepas tangan dan saling berpeluk tubuh adalah tidak wajar sama sekali. Seiring dengan perkembangan pasca era modernisasi, tidak dinafikan bahawa perkembangan masyarakat dari segi intelektual berkembang secara drastik. Dan daripada itu, Heyman, Elman dan Verba, Dawson dan Prewitt, Dawes dan Hughes, Dennis dan Kavanagh meletakkan ejen keluarga dan sekolah adalah paling dominan dalam proses sosialisasi. Pemikir lain seperti Wilson, Plato, Confucius, Bodin, Filmer dan Locke terus mendapat pengalaman yang dilalui zaman kanak-kanak adalah terjemahan kepada berlakuannya pemikiran apabila menjadi dewasa. Dan yang seterusnya, kesan kewujudan sekolah berbilang kaum dalam mewujudkan gagasan perpaduan di antara etnik. Yang pertama, timbulnya rasa perkauman yang secara langsung menghalang perpaduan. Pergaulan antara kaum-kaum yang berlainan adalah terhad. Masyarakat lebih suka bergaul dengan kaum mereka sendiri dan jarang bergaul dengan kaum lain. Sebagai contoh, pelajar-pelajar di sekolah lebih suka berkawan dengan kawan yang sama kaum dengannya. Keadaan ini telah menunjukkan satu jurang dalam interaksi di antara kaum-kaum. Seterusnya, wujudnya perbezaan atau perselisihan dari segi agama, budaya dan adat tersebut. Masyarakat yang pelbagai kerana setiap kaum di Malaysia mempunyai agama, budaya dan adat tersebut serta kepercayaan yang tersendiri. Maka ini telah mewujudkan perbezaan pendapat di antara kaum, membawa perubahan besar kepada komposisi penduduk dengan berkembangnya penjajahan pada abad ke-19. Orang Cina dan orang India telah dibawa masuk untuk mengusahakan sektor perhubungan serta perdagangan. Ini turut menunjukkan jurang status ekonomi masyarakat. Masalah ini jelas kelihatan kerana British telah mengasingkan kaum-kaum di tempat-tempat tertentu, iaitu orang Melayu tinggal di kawasan desa atau pinggir bandar, orang Cina di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Kesan yang seterusnya adalah wujudnya sikap negatif di kalangan anak-anak muda pada masa kini. Anak-anak muda kini tidak mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan di dalam sebuah masyarakat. Mereka suka membuat kerja mereka sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Hal ini turut memberi kesan terhadap pembentukan gagasan untuk menyatupadukan etnik. Sebagai pergolongannya, hubungan etnik adalah suatu cerapan penting yang harus dikekalkan di Malaysia. Penilaian semula terhadap undang-undang pendidikan yang telah sedia ada perlu dilaksanakan supaya suatu olahan baharu dapat diwujudkan. Penulis bimbangkan impak long term atau jangka masa panjang yang akan berlaku jika kerajaan masih keras kepala mengekalkan sistem undang-undang pendidikan yang pada penulis agak bersifat terkebelakang atau directional. Penulis juga sedar dan tahu bahawa setiap perubahan yang bakal dibuat pasti ada pro dan kontra, baik dan buruknya yang tersendiri. Pemansuhan secara total terhadap sistem pendidikan umpama laporan Rahman Talib dan Akta Pendidikan Negara serta laporan Razak bakal menunjukkan hak keistimewaan orang Melayu dalam sistem pendidikan Malaysia. Namun, kita kena sedar
jika pendambaan terhadap kerjasama dan nilai hubungan di antara etnik yang menjadi agenda, maka kedudukan hak Melayu lah yang bakal menjadi korban. Persis umpama konsep yang diperkenalkan oleh ilmuwan barat, iaitu konsep give and take, di mana konsep give and take memperkenalkan kepada kita bahawa sesuatu yang kita mahukan pasti akan ada korbannya yang tersendiri. Maka di sini penulis mendatangkan dua contoh yang pada penulis ia adalah contoh yang paling persis dan paling jitu terhadap isu yang dibangkitkan dalam kajian-kajian, iaitu di mana dasar pendidikan yang pada penulis bersikap secara global. Pertama ialah dasar pendidikan Singapura yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew adalah bukti kepada kejayaan dalam mewujudkan nilai hubungan etnik di antara masyarakat berbilang kaum. Manakala contoh kedua pula, penulis membawa pendengar-pendengar untuk kita sama-sama memberikan suatu tanggapan di mana pendidikan di kelas dunia ketiga, iaitu pendidikan di India, di mana kerajaan India masih lagi keras kepala dalam mengekalkan hak keistimewaan kasta-kasta, iaitu di antara Brahman sehinggalah kepada Arya. Maka apa kaitannya dengan isu yang dipertandangkan? Pada penulis, kedua-duanya adalah sama. Pada contoh yang pertama, perubahan yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew, beliau mengambil suatu inisiatif, beliau mengambil satu risiko yang besar dalam mengubah sesuatu yang telah sedia ada. Dan pada penulis, Lee Kuan Yew telah menubuhkan suatu long term, satu kebaikan jangka masa panjang, di mana setiap belia-belia di Singapura mempunyai nilai hubungan etnik yang tinggi. Manakala untuk contoh yang kedua pula di India, lagi jika pihak kerajaan atau pihak atau mana-mana pihak yang bertanggungjawab masih lagi keras kepala dalam mengekalkan hak keistimewaan kasta atau hak keistimewaan Melayu, dan jika tiada perubahan pada dasar pendidikan, maka angan-angan akan kekal sebagai angan-angan sampai bila-bila.